KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, hos anda, Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Right, apa khabar semua? Saya doakan semuanya sihat-sihat, semuanya baik-baik, duduk kat rumah, jangan nakal-nakal. Pastikan tolong mak ayah di rumah. Dan yang paling penting sekali, kita jaga SOP, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, macam biasa, hari ini kita dalam subjek yang menarik, iaitu subjek aquakultur dan haiwan rekreasi, iaitu topiknya pembiakan ikan tilapia. Saya terbelit-belit lidah nak sebut. Nanti kita tanya cikgu balik. Okey. Baik murid-murid, anda mesti dah tak sabar nak belajar dengan cikgu pada hari ini. Baik. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Zuhar Rizam. Cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Sihat cikgu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, nama glamour cikgu apa cikgu? Panggil Cikgu Z saja. Cikgu Z. Yeah. Okey, tapi menariklah hari ni cikgu. Yeah, ada ikan dekat depan kita ni cikgu Ni. Pelakon tambahan je, Pak. Pelakon tambahan. Baik. Dan selepas ni cikgu, saya nak tanya cikgu, apakah ikan ni dia ada lelaki ataupun kita sebut jantan ataupun betina. Tapi selepas ni cikgu Ya. Selepas ni. Tapi sebelum tu cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Ya. Okey, jom cikgu, kita ke meja ni, kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Baik. Cikgu, mungkin cikgu boleh share dengan murid-murid kita cikgu, apakah perkara yang menarik yang cikgu nak kongsi dengan murid-murid di rumah sana cikgu? Boleh cikgu kongsikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua, hari ini kita akan belajar tentang salah satu daripada modul pembelajaran dalam KSSM. Iaitu pembiakan ikan lah. Pembiakan ikan ni ada dua lah, iaitu ikan marine ataupun ikan air laut dan juga ikan air tawar. Okey. Yang ni kita tujuan kerajaan buat ni supaya kita dapat support pengeluaran ikan dalam negara kita. Itulah. Okey, baik cikgu. Saya rasa teruja sangat hari ni cikgu. Sebab apa cikgu? First time ni saya dengar ada subjek berkaitan dengan ikan ni cikgu. Terima kasih. Dan especially cikgu, kepada murid-murid kita ada yang mereka ni hobi mereka suka memancing lah, ternak ikan dan sebagainya. Tapi cikgu, sebelum tu kita nak tengok juga apa pandangan murid-murid tentang topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Okey, terima kasih. Didik TV KPM. Milena binti Muhammad Syam adalah pelajar yang mengambil subjek aquakultur di SMK Ternate Station. Saya amat berminat dengan tajuk pada hari ini, iaitu pembiakan ikan air tawar, iaitu ikan tilapia. Dalam tajuk ini, saya dapat mempelajari teknik pembiakan ikan tilapia dengan kaedah yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Farisdina bin Abdul Razak, merupakan pelajar SMK Cini yang mengambil mata pelajaran aquakultur dan haiwan rekreasi dan akan menuruti peperiksaan pada tahun ini. Tajuk hari ini berkaitan pembiakan ikan. Tajuk ini best kerana dia memberikan saya ilmu yang berkaitan pembiakan ikan, bermula dari awal sampai boleh menghasilkan benih. Saya harap saya boleh biarkan ikan nanti. Saya juga harap saya memperoleh dapat SPM nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyarul Hakimi bin Sanizan adalah pelajar yang mengambil mata pelajaran aquakultur dan haiwan rekreasi di SMK Cini. Saya akan mengambil SPM pada tahun 2021. Tajuk pembiakan ikan ini antara tajuk yang saya minat. Tajuk ini memberikan saya ilmu teknik untuk membiarkan ikan air tawar.
Saya harap saya boleh membiakkan ikan air tawar pada suatu hari nanti. Saya juga berharap akan mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021. Doakan saya, jangan saya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek akuakultur dan haiwan rekreasi. Baik cikgu, hari ini kita nak belajar tentang apa tadi cikgu? Pembiakan ikan. Pembiakan ikan. Ha. Baik, saya rasa murid-murid kita dah bersedia dah untuk bersama dengan kita pada hari ini cikgu. Ya, ya. Apa kata kita jemput mereka terlebih dahulu? Adakah mereka dah bersedia? Okey. Apa khabar semua? Sihat Okey, tapi cikgu, yang menarik ni kita boleh kongsi hari ni cikgu, Ya. semua nama mereka Muhammad cikgu. Ya, betul. Senang, cikgu panggil Muhammad, semua akan menyaut. Itu lah. Okey, baik. First kali kita nak berkenalan dengan Muhammad Iskandar. Boleh kenalkan diri anda? Apa cita-cita anda? Silakan, Muhammad Iskandar. Assalamualaikum. Saya Muhammad Iskandar bin Amiruddin, pelajar dari SMK sini. Cita-cita awak? Saya nak jadi Ya? Sekali lagi? cita-cita saya nak jadi pembela haiwan. Wah, ini seorang businessman lah cikgu. Ya, insyaAllah. Dia nak bela haiwan, dia nak ternak haiwan dan dia boleh jual haiwan tersebut. Betul Ya, cikgu? betul. Ya, Seorang insyaAllah. businessman. Baik, seterusnya kita nak berkenal pula dengan Muhammad Alif. Silakan Alif. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Saiful dari SMK LKTP sini. Okey. Cita saya peternak ikan. Peternak ikan juga. Baik, seterusnya kita ada Muhammad Amir. Silakan Amir. Okey, Amir ada ke? Amir, boleh kenalkan diri anda? Okey, dah on mikrofonnya. Tak apa, kita teruskan kepada Muhammad Farid. Muhammad Farid boleh? Dia baru Boleh kenalkan diri anda? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Farid Ashraf bin Mat Jamil dari SMK LKTP Cini. Cita saya menjadi usahawan yang berjaya. Okey, usahawan yang berjaya. Dan seterusnya kita bersama dengan Muhammad Faris. Boleh kenalkan diri anda? Okey. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Silakan. Nama saya Muhammad Faris Aiman bin Muhammad Ailin, pelajar SMK Tenang Station. Cita-cita saya menjadi askar. Wah. Tengok muka boleh jadi askar lah tu. Baik, dan yang terakhir kita bersama dengan Daniel. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Muhammad Zainal bin Kamaruddin. Cita-cita saya menjadi seorang ahli bomba. Oh, ni seorang polis, seorang bomba cikgu. Ya, insyaAllah. Baik, Amir Azad dah okey ke? Dah okey? Okey, boleh kenalkan diri anda? Suara dia halus sangat, macam suara ikan je kan. Okey, tak apa Amir. Nanti kita akan bersama dengan awak lagi dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita daripada SMK LKPT Cini. Ni anak murid cikgu Ya. Ada dua daripada import. Oh, import daripada luar Okey, cikgu, hari ni saya sangat teruja cikgu sebab bukan setakat murid-murid je ada dalam kelas kita cikgu. Ya. Kita ada ikan-ikan kita pun nak belajar sama dengan cikgu. Ya. Okey cikgu, tanpa buang masa lagi cikgu, boleh kita mulakan kelas kita pada hari ini? Boleh. Okey, dipersilakan cikgu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, panggil dengan Cikgu Z lah Cikgu Z. Panggil Z Nama glamour. Nama glamour. Okey, baik. Akuakultur dan haiwan rekreasi ini adalah umum lah untuk semua mata untuk yang dipelajari dalam tempoh 2 tahun, di mana ada 8 tajuk lah. Ya. Okey, jadi semuanya kita akan pelajari ikan terapia, keli dan semualah. Termasuklah tumbuhan aquatik ya. Okey. Okey, baik.
Jadi siapa usaha lebih, dia akan dapat lebih. Siapa usaha lebih, dia akan dapat lebih, cikgu. Ya, manjada wajada. Tambah-tambah pula kat sini ramai yang businessman tadi, cikgu. Ya. Okey, seterusnya. Okey, ini apa agak-agak? Saya nampak rasa macam anak ikan je ni. Bijak, Betul ke, cikgu? bijak. Okey, pandai. Okey, baik. Ini adalah anak ikan lah. Okey, ini anak ikan masa dia kecil dan ini dah dia dah besar lah, besar ni lah. Oh, dah besar sikit. Baru lagi ni. Baru lagi? Ni dah dia. Tapi, ni dia lah. kat situ maknanya masih kecil lagi lah, Masih cikgu kecil ya? lagi lah. Okey, masih kecil lagi. Baru berapa hari je. Oh, baru berapa hari? Baru lepas habis. Okey. Okey, sambung. Okey, modul kita yang kita nak belajar pada hari ini ialah pembiakan ikan. Pembiakan ikan, jadi pembiakan ikan seperti yang saya dah maklumkan tadi, ada dua, iaitu ikan merin dan juga ikan air tawar lah. Untuk kita akan bagi untuk pembiakan ikan air tawar sahaja. Sebab ikan air tawar ni yang boleh dilaksanakan di sekolah lah. Okey. Jadi, spesies ikan yang air tawar ni ada dua saja dalam KSSM yang baru, iaitu ikan tilapia dan juga ikan keli. Okey. Untuk tajuk kali ini kita akan fokus pada ikan tilapia lah. Okey. Dalam standard kandungan pembelajaran kita ada dua, iaitu mengurus induk dan juga membiak ikan. Jadi ini adalah standard pembelajaran. Okey, ada dua standard kandungan, ini adalah standard pembelajaran. Apa yang hasrat kita adalah pertama, menyatakan kepentingan mengurus induk dan membiak ikan, mengenal pasti bahan, alatan, tempat memilih induk dan membiak ikan. 3.13 menerangkan kaedah menentukan jantina induk ikan, mengenal pasti kaedah pembiakan yang sesuai mengikut jenis ikan, menyediakan tempat, bahan dan alatan untuk memilih induk serta membiak ikan. Dan akhir sekali melakukan kerja memilih induk dan menjalankan pembiakan ikan lah sehingga menghasilkan rega lah, macam tadilah gambar yang mula-mula tadilah. Yeah. Okey, itulah yang kita punya hasrat. Hasrat. Baik, spesies ikan tilapia. Aiman agak-agak berapa banyak yang tahu spesies ikan tilapia ni? Saya rasa cikgu ada satu je, cikgu. Saya tahu saya ada satu je tilapia. Ya ke? Anda yakin ke? Sebab biasa cikgu ikan tilapia ni dah siap atas pinggan lah, cikgu. Oh, untunglah. Okey, baik. Spesies ikan tilapia ni ada banyak spesies. Tetapi yang popular ataupun yang biasa yang diternak di Malaysia ni, saya letakkan 3 sajalah. Iaitu antaranya ialah tilapia gift, tilapia hitam dan juga tilapia merah. Okey, antara 3 ni kita akan fokus pada satu lah. Ikan tilapia merah lah. Okey. Ikan tilapia merah, kita kena kuasai, pelajar-pelajar mesti menguasai. Mesti menguasai 9 elemen ni. Okey, dapat menguasai 9 elemen ini, insya-Allah anda boleh menjawab peperiksaan dengan baik. Okey. Yang pertama, peralatan dan bahan. Okey, yang pertama peralatan dan bahan, yang kedua mengurus induk, bagaimana kita nak mengurus induk. Yang ketiga, pemilihan induk. Yang keempat, penyediaan tangki untuk pemeliharaan atau pembiakan. Dan yang kelima, pembiakan ikan. Okey. Mengasuh anak benih. 7 musuh ikan. 8 penyakit. Dan akhir sekali keusahawanan. Untuk modul pembelajaran hari ini, kita hanya belajar yang biru ni saja. Oh, okey, cikgu. Yang biru ni saja. Yang ni kita akan belajar next episod lah. Okey, betul cikgu. Okey. Kita tumpukan pada yang ni saja. InsyaAllah lah, kalau ni saja anda boleh menjalankan tugasan dalam MPKK, dah selesai 2 2 dalam tugasan MPKK lah. Iaitu modul pentaksiran kerja khusus. Okey. Alatan untuk memilih induk. Ya, betul. Okey, jadi kita nak kena tahu, tadi dah beritahu ada 9. So, pertama sekali alatan. Alatan dulu Okey. Yang pertama sauk. Okey, sauk ikan ataupun tangguk ikan. Okey. Fungsinya adalah untuk menyauk atau menangkap ikan. Okey. Jadi terdapat banyak bentuk lah. Banyak bentuk lah. Ada bulat, ada petak, macam tu. Jangan buat sauk buat tapis pasir. Nanti bocor sauk tu. Bocor sauk tu cikgu. Bocor sauk kita. Okey, yang kedua, batu. Batu bata ni lah. Dan juga pelapik pasu bunga. Pasu bunga kat rumah tu, itu pun kita pakai. Jadi dia fungsinya untuk buat sarang tiruan sahaja. Okey. Jangan ambil kayu curi orang punya. Jangan curi Ni kita bolehlah dapat yang sisa-sisa tu minta. Sebagai sarang tiruan cikgu Ya, betul.
Okey, baik. Bahan je. Tadi alat, ni bahan. Okey. Bahan dia pertama air lah. Ada air lah. Air ni. Jadi berfungsi untuk ikan hidup lah. Okey. Yang kedua, anti-klorin. Anti-klorin. Ini anti-klorin lah. Ini anti-klorin. Dia ada dua dalam bentuk cecair dan juga kristal. Yang tiga, ais. Ais pun ada? Ais pun kita pakai. Okey. Okey. Dan yang keempat sekali, ubat pelali lah. Okey, ubat pelali saya tertinggal tadi. Okey, tak ada masalah saya. Untuk apa ubat pelali tu? Ubat pelali kita nak lalikan ikan sewaktu kita mengendalikan ikan. Okey. Jelas tak ni? Okey. Murid jelas tak? Kalau jelas tunjuk good sikit. Kalau jelas. Okey, jelas. Semua jelas ikut. Okey, terbaik. Baik. Apakah kepentingan kita mengurus induk ikan? Baik, ini adalah salah satu yang sangat penting dan perlu kita kuasai. Kalau kita tak tahu, masalah pada untuk semasa kita nak menjalankan pembiakan ikan. Baik, kepentingan mengurus induk ikan ni saya bagi 5. Saya bagi 5. Okey. Yang pertama, mengelakkan induk sakit. Yang pertama, mengelakkan induk sakit. Kita jaga induk ikan supaya jangan sakit. Yang kedua, kesediaan untuk membiak. Yang ketiga, menghasilkan telur yang berkualiti. 4, potensi pengeluaran benih berkualiti. 5, penjimatan kos makanan, ubatan dan pembelian induk. Ini sangat kita titik beratkan supaya ikan kita dapat hasil yang banyak lah. Ini kepentingan aja gue. Ini penting. Kalau soalan tanya pasal penting je, inilah jawapannya. 5 perkara ni. 5 perkara ni. Baik, soalan kedua. Bagaimana cara anda menjaga induk ikan tilapia supaya boleh menghasilkan benih yang berkualiti dengan kuantiti yang banyak? Saya tertarik tadi tilapia. Tilapia ke tilapia cikgu? Sebenarnya tilapia. Itu yang sebetulnya lah. Maksudnya selama ni saya salah sebut lah cikgu. Kita tengok kamus dewan. Kalau takut kita tak buka kamus dewan lah. Yang betulnya tilapia. Okey cikgu. Penjagaan induk ikan tilapia, pertama pengurusan makanan lah. Di mana kita memberi makanan berkualiti iaitu protein 30 hingga 40%. Yang kedua, sebab apa kita bagi protein ni? Sebab kita nak hasilkan telur ikan itu ada globul minyak. Dia ada telur, lepas tu dia ada globul minyak pada keliling telur tu. Itu sangat penting lah. Okey, yang kedua, memberi makanan yang tidak rosak. Jangan kita bagi makanan kepada ikan kita, makanan yang dah berkulat. Nanti dia keracunan kepada ikan tu. Dia sakit. Macam kita makan benda yang basi. Sakit perut kan? Sakit perut juga. Sakit perut. Jadi jangan bagi yang basi-basi tu jangan bagi, yang rosak jangan bagi. Okey. Makanan disimpan di tempat yang betul. Maksudnya sini jangan pellet tu kita letak atas lantai macam tu. Nanti dia akan rosak sebab dia ada wap Dia tak boleh terdedah ke cikgu terdedah. Dia bila atas lantai simen, wap daripada simen tu akan menyebabkan pellet tu mudah rosak. Okey. Makanan yang tidak bercampur dengan benda asing, maknanya jangan campur dengan batu-batu. Bagi makan ikan sekali dengan batu kan. Sian ikan ataupun pasir lah. Ataupun pasir lah. Yang seterusnya, makanan seimbang, berzat dan mudah dihadam. Ini sangat pentinglah kita kena tahulah. Okey, yang kedua, pengurusan kualiti air. Di mana kita menukar air sekiranya kualiti air itu merosot. Okey, contohnya dia drop, dah turun dia punya kandungan oksigen, kita kena tukar air lah. Mengikut keperluan lah. Okey. Jadi kandungan oksigen sekurang-kurangnya lebih daripada 3.0 mg per liter lah. Yang ni pelajar sedang bagi makan lah. Okey, jaga induk dia. Yang ni dia sedang cek kualiti air. Cek kualiti air. Okey. Okey, contoh makanan untuk induk. Okey, saya nak tunjuk contoh. Ni pellet lah. Ni pellet ikan lah. Jangan ingat coklat ataupun kuih raya. Ni pellet ikan lah. Okey. Okey, yang ini yang kedua ialah azolla. Sejenis tumbuhan akuatik yang boleh dibiarkan dengan mudah. Maknanya kita senang nak ternak azolla ni lah. Azolla ni kita boleh bagi pada makan ikan lah. Kita boleh letak dalam air. Ya. Saya mudah saja bagi makan ikan pellet. Okey, ikan tu dah makan pellet, dia dah kenyang. Betul tak? So dia ada keluarkan najis Najis. Lepas tu najis itu air ikan tilapia ni saya masukkan dalam tangki. Kemudian saya akan isi tumbuhan akuatik ni lah. Tumbuhan akuatik dia jadi macam aquaponik, dia akan serap balik nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi dia dah besar, dia dah banyak, saya bagi balik makan ikan. Jadi macam kita lah.
bagi dia sayur lah. Bagi dia sayur. Maknanya campuran dengan makanan ikan tu dan juga sayur tadi. Kita bagi dua-dua lah supaya dia lebih baik lah. Okey. Okey. Baik, yang seterusnya soalan ketiga. Huraikan kaedah menentukan jantina untuk pemilihan induk ikan tilapia. Macam mana cara kita nak buat? Okey, kaedah ni ada dua saja. Kaedah iaitu kaedah pemerhatian dan juga kaedah pemeriksaan fizikal. Mana kita periksa badan ikan tu lah. Okey. Pelajar-pelajar cikgu okey? Okey, baik. Tunjuk isyarat pun sudah faham lah. Kalau kita tengok tentang jantina ni cikgu Ya. ingat pula cerita Piramli cikgu. Nanti dulu je tu. Okey cikgu, kita berehat seketika boleh cikgu? Okey. Lepas ni kita akan cerita tentang jantina ikan yang akan cikgu cerita selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kek mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai. Tu kecil-kecil dulu saya suka nyanyi lagu tu cikgu. Baik, tapi hari ni kita nak cerita pasal bukan ikan kekek, bukan ikan kaloi tapi ikan tilapia. Baik cikgu. Jadi sekarang ni kita nak menentukan kaedah sama ada jantan ataupun betina. Okey, silakan cikgu. Baik, terima kasih Okey, baik, kita sambung lagi ya. Baik, kaedah penentuan jantina induk ikan ada dua kaedah saja, iaitu pemerhatian dan juga pemeriksaan fizikal. Baik, apakah yang dikatakan pemerhatian dan apa yang dikatakan pemeriksaan fizikal? Baik, cikgu. Baik, kaedah penentuan jantina ikan tilapia melalui kaedah pemerhatian. Yang ni kita tengok dengan mata kita. Tengok je. Sekilas ikan di air kau kenal jantan betina. Kan? Okey, kita tengok yang pertama ciri dia lah. Saiz dia, induk jantan besar, induk betina adalah kecil. Dan kelakuan dia adalah jantan agresif dan betina kurang agresif. Okey, antara A dengan B ni, yang manakah jantan dan yang manakah betina? Saya teka cikgu. Okey, cuba teka. Kalau tengok cikgu, B tu rambut dia macam panjang sikit cikgu. Okey. Dia mesti betina cikgu Okey, kalau betul. A jantan. Betul ke tidak cikgu? Tengok pun saiz dah tampak dah kan. Yang mana besar, yang mana kecil. Okey. Baik. Inilah jantan, A jantan dan B itu adalah betina. Tapi sekali imbas cikgu memang tak boleh nak cam lah cikgu. Ya, dia memang kena buat pemerhatian. Jadi sebab itulah kita perlukan kaedah yang kedua, iaitu kaedah pemeriksaan fizikal. Okey. Dalam kaedah pemeriksaan fizikal ni, apa yang perlu kita perhatikan ialah genital papilla. Ni organ dia lah. Organ pembiakan dia lah. Okey, induk jantan genital papilla dia panjang, manakala induk betina dia bulat saja. Tengok, pelajar perempuan saya pun boleh pegang ikan ni Okey. Jadi saya tunjuk gambar. Okey, yang ni macam mana pula? Nak tahu? Ni bahagian bawah cikgu Ya, bahagian bawah abdomen dia. Yang mana satu jantan, yang mana satu betina? Alamak, agak-agak lah, agak-agak. Saya cuba cikgu Okey, di bahagian atas tu jantan, di bawah betina cikgu. Okey, betul. Betul cikgu? Betul. Okey, kita tengok. Inilah dinamakan genital papilla alat kelamin dia lah. Okey, alat pembiakan dia. So yang jantan ada panjang dan yang betina dia bulat. Macam tu kita nak check cikgu ya, itu yang paling confirm lah. Mana ada pada setiap ikan ke macam mana cikgu? Kalau ikan tilapia mudah, kalau ikan keli mudah, ada setengah ikan tu susah sikit lah. Dia tersembunyi sikit. Kenapa pentingnya kita kena tahu jantan betina ni cikgu? Kalau tak tahu jantan betina, macam mana kita nak biak ikan? Okey. Maknanya bila kita dah tahu tu, maka kita akan asingkan. Ya. Kalau tahu, kita dah tahu mana jantan betina, jadi senang. Kita kahwin dia, jantan dengan mesti ada betina. Jantan dan mesti ada betina. Kalau sama jantan, sampai bila pun ikan tu tak boleh dibiarkan. Tak membiarlah cikgu. Okey cikgu. Boleh saya sambung Boleh cikgu. Okey, baik. Yang seterusnya, huraikan cara mengendalikan ikan semasa membuat pemilihan induk ikan. Okey, cara kita nak mengendalikan ikan. Okey, ni gambar seekor ikan. Okey, gambar seekor ikan. Ikan ni kalau orang kata ikan tilapia dengan ikan keli, orang takut dengan ikan keli. Berbanding dengan ikan tilapia. Sebab apa? Dia kata ikan keli tu ada sengat. Betul. Betul, ikan keli ada sengat. Tapi bagi saya yang bahaya sikit ikan tilapia. Kenapa cikgu? Okey, sebab apa? Dia ada sirip bahagian atas tu, dipanggil ruji. Yang keras, yang keras dipanggil ruji. Ruji ni dia tajam. Jadi kalau ikan tu menggelupur,
kan, dia akan melukakan tangan kita. Bahaya tu cikgu. Bahaya. Jadi kita ada langkah-langkah keselamatan lah. Sama ada kita boleh pakai sarung tangan ataupun beberapa teknik lain lah. Nanti saya akan ajar lah. Okey, yang ni lah. Ni ruji. Okey, nampak? Jadi hati-hatilah ni semasa mengendalikan ikan. Okey. Okey. Ini cara kita mengendalikan ikan. Macam mana cara dia? Okey, cara yang pertama, sediakan satu tangki yang berisi air lah. Air, kita dah isi air, dah penuh air tu, okey, kita nyahkan klorin dulu. Kalau kita pakai air paip, kita nyahkan dulu klorin tersebut. Letak anti klorin tu lah? Yes, letak anti klorin lah. Ini penting lah. Yang kedua, sedikit ais dan juga ubat pelali lah. Kalau ada ubat pelali, isi ubat pelali lah. Supaya air tu jangan terlalu sejuk lah. Sampai kita letak menggigil tangan kita, tak boleh lah. Sikit kita je lah. Sikit saja. Maknanya kita tak agak-agak sejuk-sejuk gitu je. Sebab ais ni dia akan mengurangkan metabolisme ikan tu lah. Supaya kurang agresif. Okey, kemudian kita uji dulu air tadi. Letak dulu seekor ikan. Kalau ikan tu melompat-lompat, macam nak lari apa semua tu, yang tu kita maknanya kita terlebih kita menghadapi masalah lah. Klorin tinggi dalam tu. Jadi cepat-cepat ambil balik ikan tu, masuk balik tangki asal, kita cek dululah air tu. Baik. Kita isi, minta maaf lah, kita isi ubat pelali tu terlalu lebih. Terlebih sangat. Jadi ikan tu akan melompat. Jadi kita kena pastikan sukatan dia betul lah. Yang ni bergantung kepada kemahiran lah. Kemahiran suasa mengendalikan. Biasa kan dulu saya sukat lah. Mana air banyak ni dah tahu dah banyak mana nak kena isi ubat pelali ni lah. Maknanya kena tengok keadaan ikan tu terlebih dahulu. Kita test ekor dulu. Test ekor dahulu lah. Okey, kita test ekor dahulu. Baik. Okey, barulah pelajar ini boleh mengendalikan ikan. Jadi dia tak lukalah tangan dia. Tak luka tangan. Sebab tu pelajar perempuan tadi dia boleh pegang ikan. Sebab ada kaedah dia cikgu. Ada kaedah dia. Baik. Okey, soalan kelima, nyatakan ciri-ciri pemilihan induk. Okey. Inilah ciri-ciri pemilihan induk yang perlu kita tahulah. Antara dia, ciri-ciri dia ialah, okey, saya bagi 8. 8 ya. Ada 8 ciri-ciri dia. Yang pertama, sihat. Jadi kalau kita nak pilih induk, kita kena pilih induk yang sihat, yang kuat kan. Lepas tu, dan satu warna. Okey, satu warna. Lepas tu bentuk badan yang bulat dan tinggi. Bulat dan tinggi. Okey, bulat dan tinggi bentuk dia. Yang seterusnya baka yang berkualiti, iaitu cepat membesar dan menghasilkan benih yang banyak. Yang seterusnya genital papila betina berwarna merah kemerahan. Maknanya dah ready lah tu. Okey, yang seterusnya badan yang tebal dan badan yang besar dan isi yang tebal. Okey. Yang seterusnya matang. Okey, biasanya ikan tilapia ni matang antara 3 hingga 4 bulan lah. Itu dah matang lah. Okey, dan akhir sekali tidak cacat lah. Jangan ambil yang dah cacat yang cacat. Kita payahlah nak buat induk lah. Tapi cikgu, macam mana kita nak detect dia ni sihat ke tidak cikgu? Dia agresif ke macam mana? Kita masa kita buat pemeriksaan fizikal tadi, kita dah boleh melihat dia lah. Contohnya macam ni. Ini contoh yang tidak boleh jadikan induk, yang tidak sesuai ya. Yang ni yang tidak boleh, yang tidak sesuai. Okey, yang tadi agak-agak sebab apa? Mungkin sebab faktor air cikgu. Bukan. Tadi kita belajar ialah satu warna. Jadi satu warna. Yang ni warna dah bercampur dah. Dah bercampur antara warna merah dengan warna hitam. Okey. Kalau dari segi pasaran jatuh sikit harga dia. Tak ada masalah nak makan. Okey, dari segi pasaran jatuh, orang tak suka campur-campur ni apa benda kan. Jadi dia kalau satu warna, kalau merah semua, kalau nak hitam semua. Sebaiknya diasingkanlah cikgu. Asingkan. Kalau macam ni asingkan. Okey. Yang ni sebab apa? Sebab dia sakit. Nampaklah sakit. Nampak dia sakit kan. Ada sirip dia dah rosak. Lepas tu yang sana pun dia dah ada ulcer. Warna pun dah tak berapa merah. Mata pun dah macam gitu. Jadi buat apa kita nak jadikan dia induk lah. Okey. Kepentingan membiak ikan. Okey, apakah kepentingan membiak ikan? Okey, ada 5 kepentingan untuk membiak ikan. Yang pertama, menghasilkan produk hiliran untuk perusahaan kecil dan sederhana lah. Okey, yang kedua, memperoleh baka ikan yang berkualiti tinggi. 3, mengeluarkan benih ikan secara besar-besaran dan komersial. 4, meningkatkan pengeluaran dan peratusan hidup benih.
5. Meningkatkan sumber ekonomi negara. Baik, inilah 5 kepentingan membiak ikan lah. Kita kena tahu sebab tadi kita dah belajar iaitu standard pembelajaran kita ada 5 ingin menyatakan 5. So inilah bendanya. Pelajar kena faham inilah. Okey. Baik, yang 7. Nyatakan kaedah yang boleh digunakan untuk membiarkan ikan air tawar. Ini tajuk yang dah hampir-hampir sampai dah ni. Okey, kaedah membiarkan air tawar. Baik, ada 2 kaedah. Satu kaedah semula jadi dan satu lagi adalah kaedah aruhan. Okey. Kaedah semula jadi merupakan satu proses biologi untuk menghasilkan benih baharu tanpa melakukan perubahan ataupun manipulasi. Okey. Persekitaran dan fisiologi ikan. Inilah yang perlu kita tahu. Yang ini ingat, ini adalah tanpa, semula jadi ya. Baik, aruhan merupakan proses biologi untuk menghasilkan benih ikan baharu dengan mengubah atau manipulasi persekitaran dan fisiologi ikan. Maknanya yang ni kita ubah dia. Okay. Ini kita sebutkan aruhan juga aruhan. Okey. Dan perlu tahu, aruhan ni ada 2. Aruhan basah dan aruhan kering. Aruhan kering. Okey. Aruhan basah ini lebih tertumpu pada aruhan ni biasanya tertumpu kepada ikan keli lah. Untuk ikan tilapia jarang sangat orang menggunakan kaedah aruhan ni. Sebab membazir lah. Membazir lah. Jadi untuk ikan tilapia kita akan menggunakan kaedah semula jadi sahaja. Okey. Okey. Semula jadi ni mungkin lebih jimat juga Ya, jimat. Okey. Dan tidak perlu kita nak ubah-ubah dia punya tu lah. Okey, soalan 8. Apakah kaedah penyediaan tangki untuk pembiakan ikan tilapia? Okey cikgu, apa kata kita minta murid-murid kita yang jawab cikgu? Boleh. Ada kaedah tak? Silakan. Iskandar lah. Iskandar buka ganggang dulu. Okey Iskandar, boleh try tak? Ini dia dah biasa main dengan ikan ni. Apakah kaedah penyediaan tangki untuk pembiakan ikan tilapia? Silakan. Kaedah pembiakan tangki ya. Okey, ada murid kita nak bantu tak? Okey, Daniel nak bantu ke? Sebab dia smart hari ni. Dia sikat tepi kan cikgu. Okey, Daniel. Boleh bantu tak? Okey, boleh. Dia ada 2. Satu, kaedah tanpa apa. Dan yang kedua, kaedah apa. Okey cikgu. Macam mana cikgu? Ya, betul. Pandai budak ni. Okey, bagus dia. Pelajar saya ni pandai. Okey, itu ada 2 kaedah lah. Okey, kaedah dia adalah 2 saja iaitu kaedah tanpa hapa dan juga kaedah hapa. Hapa tu apa cikgu? Hapa nanti cerita. Okey, cikgu cerita cikgu. Cerita dulu kan. Okey, macam mana dia katakan kaedah tanpa hapa ni? Okey. Hapa ni sebenarnya adalah jaring gitu je. Hapa panggil hapa lah. Okey, jadi untuk sediakan dia, langkah kita nak sediakan dia step by step, one by one. Okey. Kaedah tanpa hapa dulu. Okey, yang pertama, bersihkan tangki daripada sisa makanan dan lumut. Okey, yang kedua, cuci dengan larutan garam, bilas dengan air yang bersih. Lepas bilas apa kita buat? Okey, apa kita buat kita? Iskandar? Lepas bilas? Lepas bilas kita nak buat apa? Okey, Amir boleh bantu Amir? Lepas bilas kita nak buat apa ni? Dia orang tengah fikir cikgu. Iskandar tengah fikir tu. Dia tutup mic lah. Ataupun dia off mic. Iskandar boleh on mikrofon? Okey, lepas kita bilas tu kita nak buat apa Iskandar? Kita masuk air. Okey, lepas kita bilas, sebenarnya kita keringkan dululah. Keringkan lepas dulu. Bilas kita keringkan dahululah. Okey, lepas tu sebelum kita masukkan air, kita akan periksa dahululah saluran air tu. Saluran air tu daripada air masuk dan juga air keluar. Biar betul-betul bertutup elok, terperapat. Lepas tu barulah kita sediakan sarang dulu. Sediakan sarang tiruan, masukkan air bersih, masukkan anti klorin dan juga pasangkan pengudaraan. Okay. Baik cikgu, kalau yang terakhir tu cikgu pasangkan pengudaraan tu kita tak buat, agak-agak cikgu boleh menjejaskan haiwan tu tak cikgu? Okey, kalau yang terakhir ni kalau kita tidak pasang, kita tengok juga berapakah bilangan ikan dalam tu. Kalau ikan tu banyak,
kan, memang kita kena pasang lah. Okay, kalau sedikit tak perlu pasang. Kita bergantung kepada keluasan tangki dan juga berapa tinggi air. Sipadu air, lepas tu kualiti air kena jagalah. Kalau tak jaga memang ikan tu akan matilah. Kalau kita tengok ikan-ikan yang cikgu bawa tu cikgu memang sangat comel dan sangat menarik cikgu. Cikgu boleh cerita sikit tak cikgu ikan tu? Ya, ikan yang ni. Okey, ikan ni ikan tilapia lah. Yang ni dah umur dalam 30 hari lah lebih kurang. Oh, 30 hari. 30 hari lah. Biasanya 14 hari dia dah boleh keluar lah. Maknanya kita 14 hari dia dah biasanya dah keluar daripada ibu dia. Ibu dia dah keluarkan, jadi kita boleh ambil lah. Kalau 14 hari ni cikgu, kita tempatkan di satu tempat yang kecil je lah cikgu Ya. Dan perlu juga pasang pengudaraan ni. Yang tu tengok juga. Dia bergantung kepada keadaan lah. Kalau tangki tu luas, tak perlu sangat. Kalau kecil, perlulah. Tapi seelok-eloknya pasang. Seelok-eloknya pasang cikgu? Seelok-eloknya pasang lah. Tak adalah lemas pula dalam air tu cikgu. Jangan kata ikan tak mati lemas. Sebab ikan pun mati lemas. Nanti orang ikan confuse. mati lemas juga cikgu? Ya. Sebab apa? Ikan bernafas menggunakan apa? Udara cikgu? Oksigen. Oksigen? Udara pula oksigen cikgu. Jadi dalam air ada oksigen. Kalau dia tak ada oksigen, maknanya ikan tu pun akan mati lemas. Biasanya ikan mati lemas senang. Mudah je nak kena tahu. Biasa mulut dia dah terbuka je gitu, biasa dia mati lemas. Macam tu kita nak tahu cikgu. Ya. Tapi kalau pagi-pagi kalau kita datang, ikan besar mati dahulu, kebiasaannya mati lemas lah tu. Oksigen kurang. Oksigen kurang. Macam orang besar, kalau dah tempat besar, dia pakai oksigen banyak mana. Orang kecil pakai banyak mana. Betul. Oksigen. Jadi kalau besar mati dahulu, kebiasaannya adalah kekurangan oksigen lah. Kalau ikan tu semua mati, tiba-tiba kita datang semua mati. Ini sebab apa? Ini mungkin sebab faktor air cikgu? Dia mungkin sebab keracunan lah. Keracunan. Orang tuang racun semua mati. Okey cikgu. Baik, seronok kita dengar bab ikan ni kan. Biasa kita tengok ikan atas meja je cikgu untuk dimakan. Tapi selepas ini kita akan sambung lagi cikgu. Terima kasih dan para penonton murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Antara aktiviti yang menjadi kegemaran anak-anak muda ni cikgu, salah satunya adalah memancing cikgu. Kita nak tanya murid-murid kita, siapa yang minat memancing ni? Siapa yang minat? Siapa yang power memancing? Siapa dia? Ada tak? Ada tak? Tak ada seorang pun? Ada? Faris? Ada. Okey, Faris biasa kalau mancing dapat ikan apa Faris? Keli. Dapat ikan keli Okey, paling berat sekali berapa kilo? Paling berat berapa kilo? Sekilo je. Okey lah cikgu kan. Alright. Yelah cikgu, daripada kita main gadget je kan, baik kita ada aktiviti seperti memancing. Baik, sebab mancing ni mengajar kita untuk bersabar. Betul cikgu? Betul. Boleh kita teruskan kelas kita cikgu? Boleh. Dipersilakan cikgu. InsyaAllah. Baik, tadi saya dah beritahu ada macam mana kita nak mengenal pasti kaedah awal lah. Okay, ada lagi satu kaedah mana kita nak tengok ikan itu mati. Contohnya kalau pagi-pagi kita tengok anak ikan yang mati dahulu, yang besar masih lagi hidup. Ini sebabkan oleh kebiasaannya lah. Kebiasaannya adalah disebabkan oleh penyakit. Penyakit sebab apa? Agak-agak virus lah cikgu. Yelah, penyakit mestilah virus. Tapi sebab dia kecil. Bila dia kecil, antibody dia kurang lagi. Jadi biasanya yang kecil ni lah yang akan mati dahulu. Tadi ingat, yang tadi kalau besar mati dahulu, biar awal pagi kebiasaannya oksigen kurang. Oksigen kurang. Kalau kecil mati dahulu, kebiasaannya adalah penyakit. Dan kalau mati semua, pergi tangki tengok semua mati. Terbongkang semua sekali. Ada racun je kok? Itu keracunan. Biasanya keracunan. Okey. Ini boleh terjadi apabila apa? Bila kita beri makanan tu terlalu banyak. Makan banyak pun mati makan juga. Makan banyak mati. Jadi kena beri makan secara ad libitum lah. Maknanya sekadar cukup, sekadar dia je. Kita pun makan banyak juga cikgu ya. Itulah masalahnya. Contohnya kalau kita nak kata kalau kita nak pergi hari ni kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita jalan jauh. Kita bagi seguni kat ikan tu. Lepas tu kita tinggal.
Kita cakap ikan, makanlah sampai esok. Esok tak payah tunggu besok. Malam karang dah mungkin dah mati lah. Sebab apa? Makanan tu nanti dia teroksida. Teroksida dia akan jadi keracunan kepada ikan tu. Yelah, nanti makanan tu mungkin basi ke cikgu Yelah. Betul-betul. Macam kita kalau tempat yang terkurung, kan, orang bagi kita sekawah, so kita makan. Ni seminggu kau punya makanan? Ni makanan seminggu. Sekawah kan dah siap masak. Terkurung, kita terkurung. Memang kita pun tak tahan dah, 2 hari cukup dah. Yelah, ikan pun perlukan orang kata makanan yang fresh juga cikgu Ya, Kalau betul. makanan tu ditinggalkan seminggu cikgu, pening ikan tu. Ya, betul. Jadi Okey, itu cikgu. pentinglah. Okey, kita sambung Okey, secara infografik dia. Okey, yang ni tadi infografik untuk kita menyediakan tangki lah untuk pembiakan ikan. Iaitu kita basuh dengan lautan garam, bilas dengan air yang bersih, menyediakan sarang tiruan, memeriksa saluran air keluar dan masuk, dan memasukkan anti-klorin. Nampak macam Iskandar je tu cikgu. Ini bukan Iskandar. Ini tahun bila saya tak ingat pelajar saya ni. Tahun 2014 kata saya. Baju dia sama je Iskandar. Baju sama kan. Okey. Baik, ini dia proses untuk kita nak membersihkan kolam lah cikgu Kita bukan bersihkan kolam, kita nak menyediakan dia tempat untuk membiak ikan. Membiak ikan. Okey, sebab baik itu cikgu. kita perlukan butter tadi. Ingat tadi tu bahan butter tadi. cikgu. Alatan tadi bahan. Ini bahan dia ada kita pakai ni kita gunalah. Baik cikgu, sikit saya nak tanya. Apa perlunya butter tu cikgu? Okey, dia sebagai sarang. Sarang bila ikan nak membiak, yang jantan akan menggali. Dia akan masuk dalam bilik lah cikgu Dia akan masuk bilik lah. Agak-agak dia gali pakai apa? Cangkul ke? Saya rasa cikgu, pakai ekor cikgu. Kurang tepat. Kurang tepat. Habis tu cikgu? Dia akan pakai sirip pectoral dia. Okey cikgu. Sirip pectoral dia akan gali-gali dengan badan dia apa semua. Dia akan buat itu. Itu adalah habitat semula jadi dia lah. Dan dia akan masuk dalam sarang tu cikgu Dia akan sendiri sarang ni lah. Okay. Menarik lah cikgu. Okey, seterusnya. Ini kaedah hapa pula lah. Tadi tanpa hapa Tanpa hapa. Ini kaedah hapa. Kaedah dia hampir sama, iaitu membersihkan tangki daripada sisa makanan dan juga lumut, cuci dengan lautan garam, bilas dengan air yang bersih, keringkan tangki sekurang-kurangnya 3 hari, periksa saluran air masuk dan keluar. Ini beza dia. Yang dekat sini beza dia, iaitu masukkan jaring hapa. Tadi tak ada? Tadi tak ada. Baik. Okey, masukkan jaring hapa dan sediakan sarang tiruan. Okey, yang lain sama, iaitu masukkan air bersih, memasukkan anti-klorin dan pasangkan pengudaraan. Di sinilah pelajar perlu tahu beza dia. Langkah dia, step dia sama, cuma pada step yang sini saja, iaitu memasukkan jaring hapa ni. Baik cikgu. Itu beza di antara hapa tu juga inilah hapa dia. Fungsi jaring ni apa cikgu? Fungsi jaring ni apa? Okey, jaring ni apabila kita masukkan induk dalam ni, induk tu dah membiak, anak tu dia lepas keluar. Jadi bila kita nak alih dia, tangkap je jaring tu. Ikan dah ada dalam tu, tak payah kita nak pakai saup. Lebih mudah lah cikgu. Lebih mudah lah. Okey. Baik. Proses ikan tilapia membiak. Ini huraikan proses lah. Okey, sebelum kita masukkan huraian proses, okey, tengok sini. Ni air. Okey. Nampak warna apa? Saya nampak putih cikgu. Putih. Putih kemerahan. Putih-putih kemerahan lah. Okey, saya buka. Okey, air apa tu cikgu? Ni tak ada apa kan? Tak ada apa? Tak ada. Cikgu apa magic ni? Saya juluk jari je. Okey. Suspend pula saya dia cikgu. Apa yang nak keluar ni? Ini dah apa? Biasa kuning lagi. Okey, nampak sikit. Dia dah berubah colour. Lah cikgu. Dia berubah lah colour dia. Sudah jadi jernih jernih. Ada rahsia dia. Apa rahsia tu cikgu? Jadi teruskan bersama saya lah. Terus jangan ke mana-mana murid-murid. Lepas ni cikgu akan bagi tahu apa rahsia dia tu. Okey. Jadi kita sambung balik, iaitu proses pembiakan. Baik. Okey, proses pembiakan. Okey. Tangki pembiakan yang pertama ada 6 lah. Ada 6 proses pembiakan, iaitu tangki pembiakan yang telah tersedia. Tadi kita dah sediakan tangki. Lepaskan induk jantan dan betina pada nisbah 1:4. Pada awal pagi. Pada awal pagi 1:4 ni. Ikut sunnah juga. Ikut sunnah. Mana cikgu? Dia kahwin 4 ke cikgu? Ya, dia kahwin 4 juga. Iya sebab cikgu. Kita kan target kita kan nak banyak
Jadi dia pun bagi kita kahwin 4 lah. Oh, maknanya seekor jantan dan 4 betina? Ya, betul. Wow. Seekor jantan, 4 betina. Ikan pun ikut sudah. Okey. Ini Okey. ini yang penting ni. Jadi biasa kita lepas ikan, apa boleh kita buat? Macam mana kita tahu jantan betina dia? Kalau saya cikgu, tengok mana besar mana kecil lah macam cikgu ajar tadi. Itu besar kecil lah. Tapi sebenarnya ada, kaedah dia. Macam mana tu cikgu? Lepas jantan pagi-pagi, yang mana satukah jantan, yang mana satukah betina? Itu macam cerita Ramli tu. Kebiasaannya, kan, bukan normal, lumrah. Yang di depannya betina, yang di belakang jantan. Sebab jantan yang akan mengejar betina. Betul. Sebab jantan yang akan mengejar betina. Tapi betul ke cikgu? Betul ya, ke? Betul. Ya? Ya. Oh. Apabila proses macam dia nak mengawan, apabila jantan betina di depan, jantan di belakang. Dia kejar. Bila dah bersedia, yang betina akan mengeluarkan telur. Oh, okey. Bila betina mengeluarkan telur, yang jantan akan mengeluarkan sperma. Okey, bila dia keluarkan sperma, yang betina tadi akan buat U-turn. Buat U-turn? Dia buat U-turn dan dia akan pungut balik telur-telur ikan ini masuk dalam mulut dia. Oh, begitu. Macam itulah. Dia akan masukkan ke dalam mulut dia. Kejar punya kejar cikgu. Kemudian dia U-turn je U-turn. U-turn dia akan masuk. Menarik cikgu. Okey. Proses mengawan berlaku di saluran pembiakan tiruan lah. So, dengan induk betina melepaskan telur dan disenyawakan oleh induk jantan. Telur yang disenyawakan dikutip oleh induk betina dan diiram dalam mulut. Okey, diiram dalam mulut. Okey. Telur berkala 1 hingga 2 minggu apabila kelihatan rega telah berenang di permukaan air, kita kena pungutlah. Okey. Rega dimasukkan ke dalam tangki asuhan. Baik, pelajar, tajuk ni sangat penting. Ada soalan nak tanya tak? Yang ni melibatkan tugasan MPKK juga ni. Ada soalan ke murid-murid kita? Pelajar-pelajar cemerlang. Okey, silakan Iskandar. Okey, Iskandar, silakan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Berapa biji telur yang boleh dihasilkan oleh seekor ikan talipia? Okey, bagus. Soalan ini doktor ikan ni lah. Okey, dia tanya berapa biji telur. Okey, berapa biji telur sebenarnya bergantung kepada berat induk ikan. Kebiasaannya 1 kilo boleh menghasilkan dalam 300 hingga 500 biji telur. Wah. Banyak kan? Banyak je. Jadi kalau bayangkan kalau 4 tadi. Kalau bacalah 300, jadi 4 kali 3 dah berapa? Berapa ribu dah cikgu? 4 kali 3 bukan dah 1,200. 4 kali 3. Betul cikgu. 1,200. 1,200 kan? So itulah dia. Itu telur dia. Jadi ingat, dia 300 hingga 500. Okey, ada soalan lain? Okey, ada soalan lagi murid-murid kita? Ada. Silakan, ya, Farid. Silakan. Cikgu, berapa banyak sarang triwen yang perlu? Berapa banyak sarang tu cikgu? Berapa banyak sarang triwen? Okey, baik. Terima kasih Farid. Okey, Farid. Baik. Dia macam ginilah. Macam saya beritahu tadi, 1:4. Jadi, dia bergantung kepada macam kita lah manusia kan. Kalau kita kahwin 4, maknanya kena sediakan 4 rumah. Betul tak? Betul cikgu. Betul kan? Kalau kahwin 4, kena sediakan 4 rumah. So, jadi kalau dia kahwin 4, maknanya kita sediakan 4 sarang. Dia ikut yang betina. Kalau betina tu 10 sarang kita kena sediakan. Macam tu. Macam itulah kaedah dia. Dia tahu bilik-bilik dia cikgu. Senang. Kita dah setkan dia. Ni. Okey. Cikgu, saya sangat seronok dan teruja hari ni cikgu. Tahu-tahu dah sejam dah kita dalam kelas pada hari ini. Tapi sebelum kita berakhir cikgu, sedikit nasihat daripada cikgu untuk pelajar-pelajar kita meneruki SPM 2021. Silakan cikgu. Okey, kepada pelajar terima kasihlah kerana berada dalam kelas ini. Cikgu harap anda semua boleh menjawab soalan peperiksaan pada akan datang lah. Okey. Jadi pastikan yang diajar ini sangat penting sebab ini juga melibatkan tugasan di dalam MPKK lah. Iaitu tugasan 5 dan juga tugasan 6. Iaitu mengurus induk dan juga membiak ikan. Jadi itulah harapan saya supaya pelajar ni sentiasa buat amali dan insya-Allah anda boleh berjaya. Okey cikgu. Saya nak tanya cikgu, berapa tempoh lama cikgu daripada kita bela
dan sehingga kita boleh makan cikgu. Lebih kurang berapa bulan? Okey, kebiasaannya 6 bulan ke atas lah. 6 bulan sebenarnya tajuk dia tajuk pada modul lain. Okey cikgu, lepas 6 bulan cikgu, Ya. cikgu jemput saya untuk makan ikan tu. Boleh cikgu? InsyaAllah lah. Tapi payah nak bawa Okey. ni. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Zack yang bersama dengan kita pada hari ini dan murid-murid kita dari SMK LKPT Chini. Ada rezeki kita jumpa lagi cikgu. Okey. Okey, murid-murid terima kasih kita ucapkan dan kita berakhir di sini. Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Amizun, bapa kepada Muhammad Faridania yang belajar di SMK Chini dalam bidang aquaculture dan haiwan rekreasi. Faris adalah anak sulung mama. Kejayaan Faris akan menjadi contoh kepada adik-adik. Ayah berharap Faris belajar membiak ikan tilapia dengan bersungguh-sungguh. Ayah harap suatu hari nanti Faris boleh membuka kolam ikan sendiri. Harga ikan pun dah mahal sekarang. Faris kejayaan tak akan datang dengan mudah. Faris belajar betul-betul tau. Ayah juga berdoa agar Faris dan kawan-kawan berjaya dalam peperiksaan SPM nanti. Assalamualaikum. Saya Mak Jamil bin Yusuf, ayah kepada Muhammad Farid Ashraf bin Mak Jamil yang belajar di Sekolah Chini. Farid antara pelajar yang mengambil mata pelajaran akupunktur dan haiwan rekreasi. Ayah harap Farid belajar membiak ikan tilapia ini dengan bersungguh-sungguhnya. Ayah harap satu hari nanti Farid boleh membuka kolam ikan sendiri dan menjadi pembekal benih ikan kepada peternak ikan. Akhir kata, ayah doakan Farid dan rakan-rakan berjaya dalam peperiksaan SPM nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazlan bin Kadir, DPK Pentadbiran SMK LKPT Chini dan merupakan antara guru yang mengajar pelajar yang mengambil mata pelajaran MPV AHR untuk tahun ini di sekolah ini. Saya berharap pelajar-pelajar ini dapat belajar mengenai pembiakan ikan tilapia dengan bersungguh-sungguh supaya dapat meningkatkan pengeluaran ikan negara pada masa akan datang. Kesungguhan pelajar dalam menimba ilmu pengetahuan ikan ini diharap dapat digunakan sebaik mungkin apabila tamat persekolahan nanti. Ikan air tawar pun sudah mahal sekarang ini. Belajar rajin-rajin. Selain itu, saya berharap semua pelajar AHR SMK LKPT Chini berjaya dalam peperiksaan SPM nanti. Jadikan pelajar AHR SPM tahun 2020 sebagai idola kerana mereka antara penyumbang kepada prestasi sekolah. Akhir kata, buatlah yang terbaik bermula dari awal. Insya-Allah, kenikmatannya akan anda rasai pada suatu hari nanti. #kita jaga kita. Good luck.